Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini setelah daripada kita menyambut Aidil Fitri, dan pada hari ini masing-masing ada yang telah pun bekerja, dan kami di Jabatan Agama Islam Al-Ehwal Agama Islam Negeri Perlis masih lagi bersiaran dalam musim PKP ini, masih lagi bersiaran dengan siri kuliah kita sebagaimana biasa, iaitu pada malam ini kita sambung Dauratul Tafsir sebagai slot utama saya. Cuma biasa kita pada waktu petang pada bulan Ramadan baru-baru ini, tetapi pada malam ini kita mulakan kuliah kita ini pada waktu malam setiap hari sehinggalah masjid-masjid kita dibuka dan kita bergerak bebas. Jadi saya dapat makluman program Perlis Mengaji ini akan disambung, terus disambung sehinggalah mengikut tarikh PKP kita. Ini satu inisiatif yang diperkenan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan juga Tuanku Raja Perlis sendiri, supaya kita tidak menghabiskan masa dengan begitu saja. Ada handphone, bukan sahaja kita main game ke apa ke, tapi kita tengok benda yang lebih manfaat daripada itu. Dan benda yang manfaat itu iaitu tidak lain dan tidak bukan apabila kita duduk, kita ada handset kita mengaji, dan kita mengaji tersebut, mengaji benda yang disebut merupakan, kalau kita boleh sebut di sini, itu tempat kita nak bahagi pusaka Nabi SAW. Itu ilmu itu sendiri. Lalu pada hari ini kita sambung Suratul An'am ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102, tuan-tuan boleh ada, kalau ada tafsir tu boleh letak depan tu. Boleh letak di depan tafsir itu. Itu daripada soalan Al-An'am ayat 102 pada malam ni, dan sehinggalah 106 mungkin kalau sempat. Jadi kita sama-sama tadabbur, kita sama-sama tengok, kita sama-sama lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, dan mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semualah. Menjadi pengajaran kepada kita semua dan menjadi iktibar supaya kita semua ni berada dalam Quran yang sebenarnya, akhlak Quran, akidah Al-Quran yang sebenarnya. Baik. Pada kuliah saya yang lepas, saya telah sebut bagaimana cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Panjang lebar lah kita sebut, menerusi angin, awan, bulan, bintang, macam-macam perkara lagi yang Allah Ta'ala sebut untuk Allah Ta'ala nak sebut bahawa aku ni begini. Cara nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dalam Quran. Dalam Quran sahaja kita dapat mengenali Allah Ta'ala. Kita tidak akan dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita tidak buka Quran. Oleh sebab tu kita kena pakailah maklumat dalam Quran ni untuk mengenali Allah Azza wa Jalla. Tidak patut sama sekali kita pakai maklumat yang lain selain daripada maklumat daripada Quran untuk mengenali Allah Ta'ala. Baik. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-100
102 pada malam ni, insyaAllah. Buka tafsir masing-masing. Sementara tu, penonton yang ada ni, lebih kurang 100 ni, tolong share. Tolong share di wall masing-masing, dalam grup Facebook masing-masing, dalam grup WhatsApp masing-masing. Tolong copy, tolong share, supaya lebih ramai lagi pendengar kita. Supaya lebih ramai lagi, tolong share, supaya dapat pahala sama-sama. Saya hak mengajar ni pun dapat pahala, tu hak dengar pun dapat pahala, tu kan share pun dapat pahala. Satu kebaikan yang kita share ni. Baik. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu rabbukum. Ia memiliki sifat-sifat yang demikian. Yang demikian mana? Yang kita telah sebut pada kuliah yang sebelum pada ni lah. Yang memecahkan tanah, merekahkan tanah untuk mengeluarkan biji-bijian sebagai manusia makan. Yang menurunkan air, yang rasanya sama. Mana-mana air di atas muka dunia ni semua rasa sama. Biji-bijian yang keluar air daripada langit, semua tu satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat untuk melihara manusia. Dan siapa dia ni? Dia iaitu Allah. Dia iaitu Allah. Baik. Itulah Allah Ta'ala kata, dialah Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Perkataan Rabb ni bukan sahaja maksud Tuhan ni, tetapi maksud yang mencipta, memelihara, menjaga, tuan kepada makhluk ini. Menjaga pun dia, pelihara pun dia, duduk dia belakang. Semua perkara atas muka dunia ni dia yang buat. Semua perkara atas muka dunia ni dia yang aturkan. Semua perkara atas muka dunia ni dia ciptakan. Baik. La ilaha illahu, Tuhan sebut. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Ini adalah penolakan syirik dilakukan oleh musyrik Mekah dan sesiapa sahaja. Dalam ayat yang sebelum ni kalau kita tengok, dia kata Tuhan itu ada anak. Maka anak itu patut disembah, dipuja, jadikan orang tengah di antara dia dengan Allah Ta'ala. Tidak. La ilaha illahu. La ilaha illahu ni tidak ada tempat pergantungan melainkan pada Allah. Tidak ada tempat untuk bergantung hati bulat-bulat melainkan pada Allah. Tidak ada tempat untuk kita minta melainkan pada Allah SWT. Tidak ada tempat untuk kita ibadah melainkan Allah SWT. Apabila manusia sebut la ilaha illallah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu siapa? Allah. Baik. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ni maksud jin, makhluk, tak boleh nampak, tak boleh nampak, semua sekali ada manfaat bagi manusia. Ada manfaat dan ada dia punya fungsi masing-masing bila Allah Ta'ala cipta satu-satu perkara. Kita mungkin tak nampak fungsi tersebut sebab apa Allah Ta'ala ciptakan begini, sebab Allah Ta'ala ciptakan begitu, kita tak nampak. Kita tak nampak tu sebab mungkin kita tak perhati dengan mata hati kita yang disebut dalam ayat lepas pada ni insya-Allah. Fa'buduh, Tuhan sebut. Maka sembahlah dia. Oleh kerana tu sembahlah dia. Jangan duk tawassul dengan benda-benda yang karut-marut yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan benda-benda hak mengarut, tawassul dengan tok syekh hak mati dah, tawassul dengan benda-benda yang tidak bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok zaman sekarang ni budaya nak hidupkan kembali. Budaya orang panggil gigi kubur. Gigi kubur ni alhamdulillah lah. Untuk ziarah kubur, ingat pada mati tu boleh memang itu sunnah Nabi. Tapi pergi ziarah tu benda lain. Ada benda lain yang dia pergi. Bukan ziarah tapi nak minta sebut nama Tok Syekh ni dengan keberkatan kawan ni. Itulah yang menyebabkan akidah kita boleh rosak. Dia ada minta dengan orang telah mati dah tu. Itu masalah besar yang berlaku di zaman hari ini. Baik. Oleh kerana Allah Ta'ala sebut begini, fa'buduh, kita minta dengan Allah Ta'ala je lah. Tak perlulah minta kepada yang lain. Tak perlu menjadikan orang tengah hak mati dah tu selain daripada perkara-perkara tawassul yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sepatutnya solat sunat contoh. Kalau solat sunat kita dengan Allah, solat sunat kita dengan Allah Ta'ala, kita solat. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pada hari ini, dia tak jadi begitu. Dia tak jadi begitu, dia minta kepada orang lain, suruh orang tu minta dengan Allah lah, kadang dia sendiri tak minta dengan Allah Ta'ala. Itu perkara yang berlaku pada hari ini. Itu salah satu daripada kefahaman yang salah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ni. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah memelihara segala sesuatu. Allah lah yang menjaga seluruh makhluk ni, termasuklah orang kafir sekalipun. Kalimah wakil ni adalah pengurus. Pengurus kepada orang bawahannya yang boleh ada kuasa menjaga, mengurus. Allah Ta'ala pula wakil kepada semua alam ini. Oleh itu, takkan kita nak sembah yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Mestilah kita sembah Allah, sebab dialah wakil. Yang disebut sebagai wakil. Baik. Ada yang sembah bulan, tak betul juga. Ada yang sembah matahari pun tak betul juga. Ada yang sembah api. Semua itu, kalau api itu padam. Kalau matahari itu, matahari setakat siang, malam tak ada matahari. Allah ni tidak. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu dia perkenal diri dia lagi. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia ni adalah cara yang manusia mudah faham. Kita kena ingat tak? Kalau marilah seorang tu dia pergi cerita perkara yang mana untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi bukan dengan cara Allah. Jadi kita nak kenal Allah tu jadi susah, jadi payah. Sedangkan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak akan jadi susah kalau kita betul-betul mengikut Quran dan Sunnah Nabi. Tak jadi susah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenalkan diri dia dalam Al-Quran, dan Nabi yang baca Quran ni pada mulut Nabi. Tiba-tiba seseorang tu mari mengajar ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Sebutir ayat Quran pun dia tak buat keluar, sebutir hadis pun tak buat keluar, ni masalah besar yang berlaku. Masalah besar yang berlaku. Dan orang tu sendiri, ambil tu sendiri, dia kira, jadi Tok Guru ni, molek Tok Guru ni. Sedangkan Tok Guru dia tu, Quran pun tak kerti baca kadang-kadang. Hadis pun tak tahu apa. Hadis pun tak tahu apa. Tapi orang boleh pakai benda tu sebab orang kira logik dengan akal dia. Sedangkan nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, hak logik tu logik lah, kena pakai guna logik ni. Tapi satu lagi, kena percaya. Tasdik, kena percaya. Membenarkan, dia panggil. Walaupun tak masuk oleh akal, kadang-kadang tak masuk akal pun, tapi kena percaya juga. Sebab itu daripada Nabi SAW. Baik, kita tengok ayat 103 daripada surah Al-An'am ini. Baik. Allahu Akbar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Tengok ayat ni. La tudrikuhul absar, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah tak boleh lihat dengan pandangan mata kita. Dan Nabi Muhammad SAW semasa Isra' Mi'raj pun tak nampak Allah Ta'ala. Kerana Allah dihijab oleh cahaya. Macam mana kita boleh melihat Allah sedangkan pandangan kita terbatas untuk melihat Allah Ta'ala? Itu soalan dia. Pandangan di atas muka dunia ni amat terhad. Kalau nak buat bandingan mata kita dengan mata kucing pula, mata kita dengan mata kucing, mata burung helang apa, terhad sungguh. Mata kita dalam gelap tak boleh tengok, nampak gelap begitu. Tapi mata binatang ni boleh tengok dalam gelap. Mata ular apa nampak dalam gelap tu. Dalam gelap nampak.
Mata kita kalau gelap tak nampak. Kena ada lampu baru nampak. Jalan lah gelap ni, ada lubang jatuh lah lubang, ada parit jatuh lah parit. Sebab kita berjalan lah gelap. Boleh nampak kata? Baik. Maknanya terhad. Jadi bila kita sebut manusia ni tak boleh nampak, termasuk Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat Allah di dunia ni. Begitu juga dengan Nabi Musa AS dalam surah Al-A'raf ayat 143 tu. Bila mana Nabi Musa minta dengan Allah nak melihat Allah. Dan Nabi Musa ni orang yang boleh bercakap Allah Ta'ala sendiri. Wa kallamallahu Musa taklima, boleh bercakap dengan Allah. Bila bercakap teringin nak tengok Allah ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut bahawa kamu tidak mampu untuk melihat aku, tak boleh, tak mampu. Tak mampu. Daripada sini ni kita boleh faham jelas-jelas dah. Boleh faham jelas-jelas. Bahawa pandangan kita di atas muka dunia ni amatlah tidak sama dengan pandangan kita di negeri akhirat. Pandangan kita di atas muka dunia ni amatlah tidak sama dengan pandangan kita di negeri akhirat. Sebab apa begitu kita kata? Sebabnya atas muka dia tidak dapat melihat Allah, tapi akhirat boleh melihat. Bila orang itu masuk syurga Allah. Dan ni juga menolak fahaman sesat ni. Fahaman sesat yang ditipu oleh syaitan, iaitu apabila zikir banyak ni mari cahaya. Mari cahaya. Dan mata dia tu boleh melihat cahaya. Nabi Musa tengok cahaya Allah tu sendiri, nur. Telah pengsan. Kalau kita kata masuk dalam syurga, kita tengok Allah habis pengsan. Tidak. Dengan pandangan yang lain, kita tengok Allah Ta'ala tu, dengan kita tengok, dengan kita melihat atas muka dunia tak sama. Tak sama. Tu kita kena buhlah kepala kita dulu. Baik. Allah Ta'ala sebut walamma jaa Musa limiqatina wa kallamuhu rabbu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minun wa ana awwalul mu'minin. Ini kalau kita tengok ni dalam surah Allah Ta'ala sebut surah Al-Araf tadi, tak kala Musa tu munajat dan Allah Ta'ala telah berfirman, bercakap dengan Musa secara langsung, maka Musa pun kata, wahai Tuhanku, nampaklah diri kamu agar aku dapat melihat engkau. Allah Ta'ala kata, tak boleh kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah kepada bukit itu, maka jika dia tetap pada sedia kala, nescaya kamu akan dapat melihatku. Tak kala Allah menampakkan di gunung tu, dijadikan hancur luluh. Musa pun jatuh pengsan. Maka setelah Musa sedar kembali, maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, aku adalah orang yang pertama beriman. Itu layak lain, perihal untuk melihat Allah Ta'ala. Kalimah tu dari kuhu ni, daripada perkataan daraka, yang bermaksud tahu dengan mendalam, sampai kepada kedalaman yang sungguh, itu tahu segala-galanya. Kita ni tahu gitu je. Kita tahu juga bahawa walaupun kita nampak Allah di syurga nanti, kalau masuk syurga, kita tidak akan dapat mengetahui tentang Allah segala-galanya. Melihat Allah tu adalah salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk syurga.
Ini nak bagi maksud juga bahawa Allah tidak dapat dibayangkan dengan mata kepala kita, fikiran tak boleh. Kita panggil Allah tidak boleh digarap oleh kita, tak boleh. Kita setakat boleh tengok sahaja nanti. Kita tengok sahaja nanti macam mana Allah Subhanahu wa taala tu. Walaupun begitu, melihat Allah ni nikmatlah yang amat besar kepada penduduk syurga. Takkanlah kita rasa tak mahu tengok orang yang menciptakan kita, hak beri makan kepada kita. Saya selalu buat contoh pada tuan-tuan, contoh hak mudah dah. Tak tahu bangun pagi-pagi roti canang, nasi lemak, apa ada depan pintu. Hari-hari hidup bertahun-tahun duk begitu. Bangun pagi buka pintu ada nasi lemak dah, ada roti canang dah, ada teh ke apa. Bangun pagi tengok hari pula ada, tak payah bekerja apa. Tuan-tuan mestilah rasa bahawa siapa dia buat mari hari-hari ni. Tak miss walaupun satu hari. Mari hantar makanan hak sedia dah. Mesti tuan-tuan ada rasa nak tengok siapa dia ni sebenarnya ni. Perasaan tu mesti ada. Perasaan nak tengok siapa dia mari hantar tu mesti ada. Lalu Allah Ta'ala ni yang beri makan kepada kita, yang pelihara kita, yang buat segala-gala benda perkara Tuhan buat belakang untuk menyelesaikan kehidupan kita pada satu hari ni. Menafah kita perlu menafah. Bergerakkan kaki perlu jadi bergerak kaki. Rasa lapar, rasa kenyang, mak mari rasa lapar, rasa kenyang. Rasa apa ni masin, manis, tawar semua sekali Tuhan mak mari di mulut kita. Jika tidak ada semua ni, rasa tawar, rasa manis, masin, hidup lagu mana? Orang panggil, orang Kelantan kata mampu rasa. Mampu rasa. Mati rasa lah tu mana lah, mampu rasa. Rasa muni rasa masin ke tak kari ni? Tak ada apa, molek. Padahal masin tu kan Allah. Nak terbeliak mata-mata. Tu rasa-rasa tawar lah, mu tak rasa ke? Tak ada apa, molek. Jadi kita bagi makan ke dia tu molek semuanya. Oh masin pun molek, manis pun molek. Tawar pun, semua molek bagi dia. Orang panggil, mampu rasa, mati rasa. Susah juga gini, tu lidah. Mati rasa, kalau hati tu mati rasa, lagi teruk. Hati ni mati rasa teruk. Tak ada rasa apa mari bulan puasa ke, mari bulan tak puasa ke, dia duduk begitu. Bulan puasa dia puasa, semayang tak, puasa. Mari bulan tak puasa pun, dia tak puasa lah sebab bulan tak puasa. Semayang pun tak juga. Duduk begitu. Orang panggil duduk cara lembu kenyang. Lembu ni kenyang, duduk begitu. Duduk atas jalan raya, marilah trailer, tak trailer, lori, tak lori, bah, tak bah, dia tak lari dah. Sebab apa? Sebab menantai lembu. Menantai orang pun lebih kurang juga. Orang pun lebih kurang juga. Hak jenis menantai ni. Jenis orang betul tu orang lah. Hak jenis muka je orang, tapi otak tu, kepala otak tu menantai. Sebab dia fikir hanya untuk cari makan sahaja. Bangun pagi celak mata, dia fikir cari makan. Lepas tu tidur, balik tidur dengan bini, pagi cari makan, balik tidur dengan bini, lepas tu ada anak, balik cari makan. Mampu dengan begitulah sekali. Sebab apa? Hidup hanya untuk mengabdikan diri kepada hawa nafsu, bukan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan dia. Boleh nampak ni? Baik. Ya Allah. Kemudian kita tengok lagi sini. Oleh itu, kita tidak mungkin dapat mengenal Allah sepenuhnya. Sebab akal kita tak nak pergi, orang panggil. Tak nak pergi. Sebab tu kita jangan fikir mendalam hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya fikir berdasar kepada apa yang disebut oleh Al-Quran. Setakat mana kita boleh fikir. Boleh faham ni? Kita kena fikir Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang boleh kita fikir sahaja. Kita duk apa orang panggil, duk perah otak fikir banyak-banyak ni. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri tak suruh fikir, benda yang amat-amat merugikan masa kita. Sebab tu tauhid ni, bila kita belajar ikut salaf, dia akan jadi mudah. Bila tauhid ni kita belajar ikut salaf, dia akan jadi
Jadi mudah. Sekarang ni, siapa-siapa dia mengaji tauhid ikut salaf, dituduh sebagai Wahabi nombor satu. Sebab apa? Nak pertahan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Kita tak pernah kata pun Asy'ariyah Maturidiyah tu satu akidah tak betul. Cuma kita kata metod Asy'ariyah Maturidiyah ni untuk kita lawan puak-puak hak pakai ilmu mantik tu lebih daripada dalil, tak apalah. Untuk kita lawan dia. Tapi akidah untuk kita pegang ni, kita kena pegang hak salaf. Dalil dia, sebab apa kena pegang akidah salaf? Yang pertama, sebab dia dekat dengan Nabi. Kalau tak ada takwil ayat mutasyabihat ni dekat dengan Nabi. Sebab para sahabat tidak mentakwil. Kalau kita nak takwil pun jangan berlebihan sehingga siapa menolak. Sebab apabila ada takwilan tersebut, dia jadi kita mikir banyak. Bila kita mikir banyak, berkenaan dengan mutasyabihat ni, syaitan mari duduk tenggek, apa kedok bahasa Kelantan ni. Saya balik Kelantan ni tak sampai seminggu pun nak cakap luar ni jadi makan budu tiap-tiap hari. Duk tenggek ni maknanya duk tupai sikit. Bahasa Kelantan ni kalau tenggek ni maknanya kita tak duduk banyak, duduk sikit. Kalau kita duduk banyak tu dia panggil duduk. Biasanya orang duduk tepi tangga. Duk tenggek orang panggil, tenggek tepi tangga. Nampak kata? Tahu aku faham kedokmu. Asal agaknya boleh faham lah. Cuba mari air sikit. Zaifah. Baik. Duk tenggek orang panggil. Bila kita fikir syaitan, bila kita fikir doa lalu, bersangatan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi syaitan tu duk mari tenggek orang panggil. Duk mari tumpas kaki. Dia tak tumpah banyak, dia duk sikit je. Lepas tu, kaedah syaitan ni bila dia duk sikit, lama-lama dia duk kau banyak. Bismillah. Pasal Yahudi ni pasal syaitan lah. Yahudi ni, bangsa Yahudi ni, mula-mula dia duduk sikit je tanah Palestin tu. Adalah sikit je dia duduk. Lama-lama dia jadi besar, lama-lama jadi negara Israel. Padahal bukan tanah air dia pun. Bukan tanah air dia sikit pun. Tidak, dia gampah duduk tanah air orang, dia ngaku hak dia. Itu perangai Yahudi. Syaitan pun lebih kurang juga. Syaitan ni, mula-mula dia mari duduk sikit lah hati kita. Kalau kita tak buang, dia letakkanlah hati kita, panggil was-was. Was-was. Lepas tu jadi fikir pelik-pelik, lepas tu jadi begitu, jadi begini. Sampai satu tahap, bagaimana golongan Jahmiyah ni, tak percaya ayat Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Jahr bin Dirham tu. Bukan orang biasa, ulama dia. Tapi dia terpesong jauh. Sebab apa? Sebab ni. Sebab terlalu menggunakan akal fikiran untuk mengenal Allah Ta'ala. Sedangkan dalil ada supaya kita menggunakan akal, padan-padan dengan akal lah. Nak fikir semua sekali tak boleh. Bagaimana saya sebut tadi, kita nak garap, kita nak asah pemikiran kita ni nak mengenal Allah Ta'ala 100%, mungkin tak dapat. Cuma kita dapat menggarapkan akal kita untuk mengenal Allah berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala suruh kenal. Kita tak tahu dari mana Allah Ta'ala kenal macam mana, Nabi kenal macam mana, sahabat kenal macam mana. Bak ma'rifatullah ni, siapa orang lebih sekali ma'rifatullah? Nabi SAW. Generasi yang lebih lagi ma'rifatullah, sahabat dengan Nabi ni, orang panggil orang yang paling rapat dengan agama tu sendiri, sebab turun ke dia dulu. Jadi macam mana orang ni bila sebut
Akidah kena Asy'ariyah, kita akidah kata Maturidiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Saya tidaklah menolak terus, tidak. Tapi jangan duk taksub sangat. Bahaya, taksub ni bahaya. Bahaya. Tapi duk berjuang tu, kita kena Asy'ariyah, sini Maturidiyah, sini Asy'ariyah. Lepas tu sebelum daripada Asy'ariyah mari Maturidiyah mari, kita nak kata akidah dia tak betul ke? Dia akan jadi kot tu. Kalau kita kata Asy'ariyah Maturidiyah sahaja betul, bermakna sebelum daripada ada Asy'ariyah Maturidiyah tu tak betul. Kalau tak betul, lagu mana? Tak betul masalah akidah ni, tak betul masalah akidah ni berat. Dia bukan tak betul masalah fiqh. Masalah fiqh ni dia sebut betul dengan tak betul. Masalah akidah sebut benar dengan tak benar. Jadi kena fahamlah masalah tu. Baik. Ahli syurga saya sebut tadi boleh melihat Allah di syurga. Dan ahli neraka akan ditutup pemandangan daripada nak pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan pun tak siap pandang dia. Sebagaimana Allah Taala sebut surah Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup daripada melihat Tuhan mereka. Kenapa? Waktu itu Allah Ta'ala menaik taraf pandangan kita untuk melihat Allah Ta'ala. Bukan sebagaimana pandangan atas muka dunia. Dalilnya boleh rujuk surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Apa maknanya? Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, dan kepada Tuhannya dia dapat melihat pada hari itu. Ini adalah satu perbincangan yang cukup panjang di kalangan ulama kita lah, berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Satu perbincangan yang cukup panjang di kalangan ulama-ulama kita berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana. Dah ada hadis dah disebut dalam Sahih Bukhari, contohnya haddatsana Humaidi qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Ismail haddatsana Qais an Jarir qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencerita kepada kami Al-Humaidi, mencerita kepada kami Marwan bin Muawiyah berkatanya, mencerita kepada kami Ismail dari Qais dari Jarir bin Abdullah katanya, pada satu malam aku pernah dengan Nabi SAW. Baginda melihat ke arah bulan purnama. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Arab sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan mengalami kesulitan melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk menjaga solat terbit matahari, itu solat subuh, dan terbenam, itu solat asar, maka jagalah. Baginda kemudian membaca ayat bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, surah Qaf ayat 39. Ismail menyebut, oleh itu jangan sekali-kali dua solat terlepas daripadamu. Jagalah kedua-duanya dengan baik. Kalau kita tengok di sini, jelaslah menunjukkan kepada kita bahawa jadi ayat ni menyebut kita tidak boleh melihat Allah hanya di dunia saja. Di dunia saja, tapi akhirat boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas. Allahu Akbar. Ayat ni juga, bismillah, menjawab hujah musyrikin Mekah. Ayat ni menjawab hujah musyrikin Mekah nak tengok Allah ni, nak lihat Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu beriman selagi mana mereka tidak melihat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat 55, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingat ketika kamu berkata, hai Musa, Bani Israel kata Musa, kami tidak akan beriman dengan kamu ni selagi mana kami tidak melihat Allah dengan terang. Kerana itu kamu disambar petir sedangkan kamu menyaksikannya. Ya?
Nak tengok Allah secara teratas muka dunia tak boleh. Marilah tarekat apa pun kata, apa pun orang tu melihat Allah Ta'ala, dia kata tak betul sama sekali itu. Tak betul sama sekali, tak tepat sama sekali. Ni apa dia mengatik, tahlil. Berzikir, mari cahaya putih, mari cahaya merah, mari cahaya kuning. Kalau putih tu bersih lagi tu, dia kata kalau mari hitam tu, tu kena berzikir lagi, mengaruk belakang. Ni mabuk daun ketum belakang ni. Tak pun masuk mabuk air sejuk orang panggil. Air sejuk ni mabuk juga. Padahal tak mabuk dah. Oleh kerana apa? Pening doh lalu. Minum banyak doh lalu. Nampak ke ni? Baik. Wa huwa yudrikul absar. Sedang dia dapat melihat segala penglihatannya. Allah boleh melihat segala-gala. Hak kita sebut tadi, kitanya tak boleh melihat, Allah Ta'ala boleh. Wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala sebut dalam 103 surah Al-An'am. Ayat 103 surah Al-An'am. Baik. Wa huwal latiful khabir. Akhir dia apa dia? Dan dia lah maha halus lagi maha mengetahui. Baik. Asma'ullah iaitu latif. Latif ni orang kita kata lembut, orang kita faham lembut begitu. Lembut macam mana Allah ni? Ataupun terjemah secara halus. Halus, lembut. Latif. Amor malam ini nak terjemah latif ni dengan perkataan baik, mesra, lembut dan peramah. Itu beberapa tafsir. Baik dan mesra. Orang ni, kalau dia baik, tapi tidak mesra, tak sedap juga. Nisbah kepada orang lah. Nisbah kepada orang. Allah Ta'ala lebih lagi. Tapi contoh nak suruh kita faham. Kalau dia mesra saja, mesra lah, baik lah, kita tak ada nak tegur dia tegur kita. Kita tak ada nak buat apa lagi dia. Baik, jenis mesra. Belum tentu lagi dia tu baik. Kadang-kadang orang ni dia buat mesra dengan kita, jaga, dia nak makan kita pun ada. Allah ni dia baik, jaga manusia, dia mesra. Lagu mana? Dia ni lembut dan peramah dan juga pemaaf dengan orang, dengan sekelilingnya. Allahu latifun bi'ibadih. Allahu latifun. Allah bersifat dengan latif bi'ibadih, dengan hamba-hambanya. Cuba kita tengok. Mana-mana manusia banyak dosa. Tak kiralah dosa macam mana sekalipun, tetap Allah Ta'ala akan ampun dengan sifat latif. Kalau minta ampun dengan Allah, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Allah maha lembut, satu. Dalam masa yang sama, Allah juga maha gagah. Cuba kita tengok. Kenapa ada dua sifat hak berlainan ni? Sifat hak orang panggil, hak ni lagu lain, berlawanan. Lembut, gagah. Kerana Allah Ta'ala ada dua sifat itu. Contoh kalau kita boleh bagi, cuba kita bayar kalau seorang lelaki itu yang kuat dan gagah, berketut-ketut. Mungkin dia ni akan susah nak pegang bayi yang kecil sebab tangannya kuat. Siapa boleh menyakitkan bayi tersebut? Sebab tubuh dia gagah. Maknanya dia tu gagah tapi tidak lembut. Tapi Allah tidak begitulah. Tu nisbah nak suruh kita faham. Allah ni tak begitu. Allah ni dia gagah dalam keadaan tertentu dan dia lembut dalam keadaan tertentu. Dua sifat ni ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gagah, dia boleh jatuh ke kerajaan, dia boleh naik kerajaan. Dia boleh jatuh kerajaan, dia boleh naik kerajaan. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut suka dia nak buat apa pun. Manusia ni dia berasa dia ikut suka nak buat apa, tapi bila dia buat ke orang, tapi bila tak ada masa orang buat ke dia, nantilah. Nampak ni? Dia buat ke orang tu tak apalah, sedaplah dia buat tu. Tapi bila time masa, orang buat ke dia, nanti. Allah Ta'ala ni dia tidak zalim selagi. Dia tidak zalim.
Dia tidak kata dia nak buat tu dia buat dengan tidak munasabah dengan manusia tu. Tak. Dia nak balas pada manusia tu munasabah dengan manusia buat tu. Baik. Satu hari dulu orang kata hukum Islam ni zalim. Kejam. Zalim. Dibawa oleh pok-pok ni lah. Mencuri potong tangan, Islam kata. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, kerajaan kena ambil undang-undang supaya potong kedua-dua tangan. Itu hukum Islam tu. Tiba-tiba ada orang kata, zalim hukum Islam ni sebab kena potong tangan. Cuba tuan-tuan fikir, kalau duit yang tuan-tuan duduk kumpul, susah kena curi. Tanya pada orang yang kata kena zalim, duit hak kumpul betul-betul nak beli apa ikutlah, nak beli kereta, nak beli apa, salah-salah kena curi. Tuan-tuan ni bangun pagi, balik gelap, bangun pagi, balik gelap. Kerja cari rezeki nak kumpul duit. Orang zaman dulu kumpul duit letak bawah bantal. Macam-macam letaknya. Tak situ, letak sini. Orang zaman dulu dah. Bukan nak pergi bank apa tu, tidak. Letak. Letih. Hidup sawah lagi, hidup berkebun, hidup motong getah. Sedar duit tu kena curi kau orang. Allah. Demam. Hak tu kan. Demam hak kena curi demam seminggu demam. Tak sedar apa. Duit kena curi banyak dia kata. Ini nampak kata. Marah kita. Dia pernah sabar kalau mencuri kena potong tangan pun pernah sabar. Sebab kesian pada kawan tu. Kalau kita disebut pada kita kena curi tu, memang kita marah sungguh. Marah betul-betul. Sebab apa? Begitu jadi. Ni sekarang ni pula. Ramai suruh hak mabuk-mabuk. Minum arak mabuk, lepas tu bawa kereta langgar polis, baru langgar polis. Satu langgar suami isteri mati, sama sedah orang panggil mati. Anak suami isteri tu mati, tinggal anak-anak yatim piatu dengan sebab arak. Dengan sebab arak. Nyata dah kata arak tu boleh menyebabkan banyak perkara-perkara, benda-benda boleh berlaku. Balik di rumah, katak bini, nyepukul bini, bekak muka bini. Sebab apa? Sebab mabuk. Bawa kereta langgar orang. Jadi bila lagi untuk pihak pemerintah nak fikir lagu mana nak buat ni orang mabuk lagu mana? Memang hukum yang setimpal lah, berat kena ambil pada orang mabuk yang menyebabkan kematian ni. Jangan duduk saja. Kena fikir lagu mana nak buat ni. Sampai mati orang punca pada arak. Bila kita kata arak tu kena hadkan, ada baru ni kan pemimpin jugalah negara kata hak arak tu kena hadkan. Ada juga ustazah seka ni. Orang rambut kuning-kuning tu. Nah, dia kata apa? Dia kata kena tutup sekolah tahfiz. Kaitan apa pula sekolah tahfiz dengan arak ni? Hak ni lebih pada ketung lagi mabuk ni. Ni seka ni, hak rambut kuning. Taulah saya pun tak tahu nanti apa nama. Bismillah. Tuan-tuan cari sendirilah nama tu. Sekolah tahfiz pula dia kata. Nak tutup. Orang dia bercakap hang mabuk arak ni, dia bercakap sekolah tahfiz kena tutup. Jauh lagi tu, apa sekolah tahfiz kena tutup? Apa ancaman sekolah tahfiz kepada negara? Cuba sebut. Ancaman sekolah tahfiz kepada negara ni, apa ancaman dia? Menyebabkan orang jadi perampok ramai. Menyebabkan jadi pengganas. Menyebabkan negara huru-hara. Hak jadi mak tahfiz ni. Nak banding dengan arak tu. Menyebabkan rumah tangga perutuh. Kaki mabuk, kaki botol. Balik pukul bini. Ngaji je sekedik tapi otak tu bodoh. Nak bercakap tu biar bercakap dengan betul lah. Ni saya nak bagi tahu tu. Ada puak-puak dia lah. Puak-puak ni ada 3-4 ekor puak-puak ni. Kita panggil ekor-ekor sudah puak-puak ni. Sebab dia mikir bukan guna mikir otak manusia ni. Dia mikir ni bukan guna otak hak manusia, tidak. Dia guna otak lain, bukan otak manusia.
Otak iblis dia guna. Sebab tu dia fikir begini. Baik. Kalimah khabir, satu perkara tahu yang amat mendalam. Bukan saja tahu, tapi tahu dengan mendalam. Baik, kita tengok ayat 104. Ayat 104 ni kita masuk pada tugas Nabi. Tugas kenabian yang pertama adalah menyampaikan. Kena sampai pada orang. Suratul An'am ayat 1-4. Kita tengok 104. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Baik. Sesungguhnya telah datang bukti yang terang daripada Tuhanmu. Kalimah basair ni jamak kepada basirah. Jamak kepada basirah yang bermaksud melihat dengan penuh faham. Kerana ada orang yang melihat saja tapi tidak faham. Ada orang yang lihat tapi faham tak faham. Dia tengok gitu, tak faham. Jadi basair ni melihat dengan bukti yang sepatutnya jelas, nyata, terang, tidak sama dengan perkataan basara, melihat saya tidak. Basirah maknanya melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Sebab tu kalau kita tengok setiap peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia ni, apabila manusia melihat dengan mata hati, dia akan nampak peraturan. Dia akan nampak betulnya firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan nampak betulnya hukum Allah Subhanahu wa taala, dia akan nampak betulnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Sebab dia tengok tu bukan tengok saja tapi tengok dengan mata hati. Lain dengan orang yang tengok dengan lihat saja, dia tak akan nampak kelebihan, kehebatan Allah Ta'ala itu. Sebab itu Allah SWT suruh kita lihat alam ini dengan kejadian alam ini dengan mata hati kita. Bukti yang benar yang Allah Ta'ala bawa ni, itu Quran. Kebenaran tentang tauhid, semuanya Quran beritahu pada kita. Faman absara fa nafsihi, maka siapa yang melihat kebenaran itu, kebenaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan tauhid itu, maka fali nafsihi, manfaat bagi dia tengok benda benar tu balik pada diri dia, bukan balik pada orang lain. Maknanya beruntunglah mereka yang melihat dengan mata hati, memahami kebenaran yang Al-Quran tunjukkan dan akan mencari kebenaran. Mahu nak cari kebenaran. Bukan dia melihat kebenaran saja, tapi nak cari kebenaran. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Untuk mendapat kebenaran ini, mesti seseorang itu ada dalam hati dia niat nak cari kebenaran. Kalau tak ada niat nak cari kebenaran, marilah apa pun, dia tak nampak kebenaran itu. Tak nampak kebenaran. Allahu Akbar. Hebat Quran ni, hebat. Sebab tu bila kita belajar tafsir Quran ni, kita akan nampak benarnya Al-Quran. Nampak hebatnya Quran. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan semua, jangan kita duk galik sangat dengan belajar benda-benda yang lain. Duk galik tahu galik, duduk galik duk tengok benda-benda lain, tak tengok isi kandungan Quran. Sebab kita tidak akan faham syariat ni kalau tak tengok isi Quran ni, kita tak nampak. Tajwid pun kena belajar, tafsir pun kena belajar. Kita baca terjemahan Quran saja, kita tidak dapat makna hak sepenuhnya Allah Ta'ala nak, sebab dia terjemahan. Tapi kalau kita tadabbur Quran ni, kita tengok, kita duk suka, kita memang baguslah. Tadarus Quran pun bagus. Tamat Quran, orang ni kata tamat Quran bulan puasa saya, tamat 2 kali, ni 3 kali, 4 kali, bagus dah. Cuba kita ubah sikit trend kita ni, baca dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur.
Malang kita di rumah tu tak ada tafsir, tak malang. Rumah buku macam-macam, surat khabar beli hari-hari surat khabar. Buku kalau orang perempuan tu macam-macam buku Tupperware, buku alat makeup, alat Avon, tak Avon, nak cuci muka, nak terik muka, nak macam-macam lah. Nak suruh muka ni comel, nak suruh muka tu licin, nak suruh muka tak pun nampak tua, macam-macam. Beli juga, tapet juga ke muka tu. Macam-macam buku. Tapi dalam rak buku dia tu, tidak ada satu pun set tafsir Quran. Ibnu Kathir ke Baydawi ke siapa-siapa tafsir Azhar Hamka tu ke, Ibnu Ashur ke siapa ke tafsir Quran hak masyhur-masyhur, tidak ada. Padahal dia boleh baca tu, dia boleh baca, kalau tak faham dia boleh tanya. Boleh tanya. Baca boleh, tapi nak faham seorang tu tak boleh. Kalau tak faham, nak kepahaman, nak faham seorang-seorang tu tak boleh. Faham mengikut apa yang sahabat faham, dan ulama salafus salih faham berkenaan Al-Quran, dan ulama tafsir faham. Bukan mana tak boleh baca terus, tak boleh baca kalau tidak guru dengan syaitan, jangan. Jadi malah baca jadi. Duk baca benda lain. Baca benda-benda yang tak ada faedah tu tak berasa baca dengan syaitan. Tiba-tiba baca kitab-kitab ulama syarah dah ni, duk rasa baca dengan syaitan. Lagu mana begitu? Bermakna kalau kita baca, kita tak faham, kita pergi faham seorang-seorang, tu hak salah. Tapi bila kita baca, kita tak faham, kita tanya, tu yang betul. Boleh nampak ni? Jadi malang lah kalau rumah tak ada tafsir Quran, malang. Kena ada pok kita kena ada tafsir Quran. Bukan tafsir Pimpinan Ar-Rahman terjemahan tu, tidak. Tafsir ulama syarah. Ulama syarah dengan hadis apa Ibnu Kathir contoh. Sahih Ibnu Kathir. Orang duk masyhur, duk beli sekarang ni tak. Satu set tu berapa? 700, 600. Tak apa beli. Benda lain boleh kita beli. Oven lah macam-macam beli mahal-mahal lah. Peti tu macam-macam lah beli hak mahal-mahal di rumah tu. Penyaman udara, nak suruh udara tu segar. Nak suruh tubuh badan tu sihat. Nak suruh otak tu molek. Beli penyaman udara. Tapi roh duk ganggu, jiwa duk kacau, tak kenal Allah Ta'ala sikit, habuk dia tak perhati. Hak penyaman udara dia tak suruh nyaman sangat. Tapi hak roh dan serabut pun tak apa. Jadi matlamat kehidupan manusianya, manusia hanya pandai orang panggil fikir untuk membesarkan jasad saja. Tidak fikir lagu mana roh ni nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh nampak kan ni? Jadi macam mana boleh jadi gitu kita kata? Sedangkan manusia ni bila Allah Ta'ala buat dua perkara, roh satu, jasad satu. Jasad ni nak pada air, nak pada makanan, kuih raya dah belakang lah. Jasad ni lemang, ketupat, macam-macam. Hak bahagian makan saja. Roh nak biar kering gitu. Kalau tubuh saya ni besar begini, tapi roh kecil tak ada. Tapi kalau tubuh besar batal lidi pun, tapi roh tu besar. Besar dengan amal-amalan yang sahih. Besar dengan ma'rifatullah sebenarnya. Maksud surga Allah Ta'ala. Sebab jasad ni akan jadi tanah. Roh ni akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu bila hari kebangkitan yaumi yub'atsun, hari akhirat tu, Allah Ta'ala masuk semula roh ni satu-satu semula dengan jasad. Roh dengan jasad nak menghadap Allah Ta'ala ni. Ya Allahu Akbar. Lalu kita buat main-main. Berasa macam tafsir Quran ni tak belajar pun tak apa, mati dah keadaan tak tafsir, tak tahu tafsir Quran 30 juzuk. Berasa tak apa. Tak berasa. Orang Kelantan kata tak rasa kedebar perut. Kedebar perut ni makna berdebar lah. Tak rasa kedebar perut ni. Tak rasa kedebar jantung ni, tak berasa ke? Tak rasa mikir kelena tidur tengah malam. Aku ni tafsir Quran 30 juzuk aku tak tahu lagi. Esok lusa tahu dah nak mati. Esok lusa dah tahu dah nak mati. Tapi Quran sebagai syariah sebenar ni kita tak tahu lagi. Allah, kita duk sibuk dengan benda lain. Belajar masak sekali orang ajar reti. Anak-anak tak tuition apa semua tu kita pergi atas tuition. Tak ada kelas tambahan. Tak ada kelas online. Macam-macam nak beri ilmu pada anak. Kita fikir supaya apa?
supaya keluar daripada universiti, dapat engineer, dapat doktor, dapat ni, jadi kerja. Tak ada. Mak bapak jarang nak fikir lagu mana anak-anak ni adalah yang menghubungkan pahala kita ketika mati. Anak-anak tak reti Quran, anak-anak tak belajar Quran, mak bapak sikit tak ambil tahu. Mengaji tak reti, Quran tak reti baca. Allahu Akbar. Cabaran besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita benda begini. Cabaran besar. Kita nak mati ni, selalu kalau tengok pada penyakit, dekat penyakit, itu macam-macam penyakit. Tapi Quran, hak 30 juzuk ni kita tak tahu apa lagi. Allahu Akbar. Wa man 'amiya fa'alaiha. Dan barang siapa yang buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Ramai di kalangan hak buta Quran ni, tak ada apa, fa'alaiha. Fa'alaiha ni mana? Balasan buruk tu balik kepada diri dia sendiri. Wa ma ana alaikum bihafiz. Dan aku, yakni Muhammad, sekali-kali bukan pemelihara kamu, tidak. Allah ya hafiz. Allah ya hafiz. Allah yang memelihara. Nabi tak boleh bagi hidayah. Baik. Bismillah. Quran 30 juzuk kita baca. Tamat habis. Kalau hafal tu hafal Quran. Sebab tu saya seru pada adik-adik hafiz Quran dah. Hafiz Quran. Jangan rasa sedap kita hafiz Quran, jangan rasa sedap. Sedap duduk tak apa, Quran kita hafiz, kita hafal dah. Kalau beri pada orang Cina suruh hafal Quran, dia hafal molek-molek. Walaupun kalau dia tu tidak Islam lagi. Tapi dia tu pandai Quran, dia boleh hafal sama macam kita. Cuma dia tak ada pahala apa kita dapat pahala. Tu beza. Tapi dari sudut hafalannya, dia boleh hafal. Lagi mana manusia mempunyai akal yang bijak dan cergas. Tapi satu perkara yang adik-adik hafiz ke hafizah ke kena tahu, tafsir Quran. Barulah kita baca Quran tu bukan sahaja lagu tu lagulah, tapi jalan cerita Quran tu kita baca dengan lagu pula ada, kita akan jadi sedap. Diri kita ni rasa enak, macam kita makan nasi, makan satu benda yang cukup lazat. Tak dapat nak bayang benda tu. Tak dapat nak bayang. Sebab apa? Satu, kita ingat Quran satu hafiz. Lepas tu kita pun belajar tafsir Quran, kita reti pula tafsir Quran. Kita tahu pula Quran. Maka bukan sahaja kita baca, tapi ada kelazatan pada kita baca. Tu bagi hak hafal. Bagi hak tidak hafal Quran, hafal-hafal tak boleh, hafal-hafal tak apa. Dia boleh baca, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dia bacalah keadaan dia tahu pula makna Quran. Lagi sedap. Lagi sedap. Budak-budak hak tak reti baca, tak reti membaca dah. Dia beli buku komik apa semua, dia tengok gambar, dia rasa syok dia tengok gambar tu. Buku boy ke, jadi budak-budak tengok gambar. Tapi kalau kita katakan anak kita, kalau adik boleh baca, kalau abang ni boleh membaca, lagi sedap baca. Sebab apa? Cerita sedap ni kita kata. Menyebabkan dia tu rasa cerita sedap nak baca. Dia tengok gambar tu rasa sedap dah. Tapi bila dia pandai membaca tu, dia rasa syok lagi, sedap lagi. Ada suruh kita beli lagi, siri 1, siri 2, siri 3. Sebab apa? Dia syok nak baca ni, baca. Tu baca komik. Quran. Bila kita reti baca, satu hal lagi apabila manusia tu sendiri reti makna Quran itu, bukan kena reti bahasa Arab dulu. Atau nak mengajar Quran, tafsir macam saya ni, kena tahu kaedah bahasa Arab ni, ilmu alat ni. Satu lagi kita kena tahu makna Quran tu nak pergi di mana. Ayat tu nak apa. Tahu waktu tak apa dah. Dan nak tahu waktu kena berguru. Tak boleh tahu seorang-seorang. Kena berguru. Seminggu Tuhan bagi masa pada kita. 5 hari kita bekerja, 2 hari cuti. Tapi tak ada masa untuk kita berguru dengan Quran. Tak ada masa untuk kita tafsir, tak ada masa. Sehari kita pegang telefon. Sehari pegang. Duk meniaga macam-macam. Duk meniaga hak tu, meniaga hak ni. Duk atas barang situ, barang situ. Dalam suara sunnah ni, kalau dengan saya ni, pukul 9 atau pukul 10. Tafsir Quran. 1 jam. Allah nak istiqamah 1 jam. Duk depan handset tafsir Quran tu macam-macam. Duk tengok-tengok tu, WhatsApp masuk. Mana? Duk tengok tu, mari kau tu. Kalau
Kalau tengok pun tengok sekejap, tengok lepas tu tak tengok. 1 jam nak fokus pada tafsir Quran tu payah. Siapa lah saya ke siapa mengaji tak sekira lah hak mengajar tu. Cuma nak bagi tahu 2 jam cerita Hindustan tu boleh kita fokus. Oh, hebat tu. Hebat. Kadang-kadang seni kata di bawah pun tak ada, translation tak ada, kita boleh tengok juga. Tengok apa? Tengok boleh faham juga, boleh kita kata cerita Hindustan. Padahal kita bukan asal Pakistan. Ada hak tengok tu nak dengar lagu Hindustan, ada juga. Cerita Piramli tu berapa puluh kali tengok no, masang manis, masing manis, macam-macam cerita. Bujang lapuk, macam-macam cerita. Tapi tengok juga, sebab apa? Menjiwai. Masalah nak menjiwai Quran tu sendiri macam mana? Dan kita mati gitulah sekali. Mati dengan tak erti Quran, mati dengan tak faham Al-Quran, mati dengan tak tahu tujuan sebenar hidup ni. Sebab tujuan sebenar hidup ni sebut Al-Quran. Tak erti apa-apa mati gitu. Lepas kena jawab dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi sama-sama fikirlah dah. InsyaAllah kita sambung lagi esok sampai ke ayat 105 pada hari ini. Esok kita tambung ayat 105 ni. Ayat 105 ni disebut sebab yang ketiga kenapa musyrikin Mekah tak terima ajaran tauhid ni sebab apa. Kerana kenapa menyakit mereka tak terima ajaran tauhid ni sebab apa yang boleh mereka tolak ajaran tauhid ni? Disebut sebabnya mereka taksub. Itu nombor 1. Mereka taksub. Jadi dengan sebab taksub mereka inilah yang boleh membawa mereka kepada jalan kesesatan. Jadi esok insya-Allah kita sebut ayat 105. Kita jumpa lagi. Jangan lupa dah bersama dengan saya daurah Quran, daurah tafsir ini setiap malam sampai 9 hari bulan tu. Kalau sambung lagi sampai saya targetnya dalam hari ini 30 ke 20, 29 sampai 9 hari bulan ni kita akan habiskan suratul An'am ini. Kita khatamkan sebelum kita masuk, kalau PKP lagi kita masuk surah lepas daripada ni pula insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan jangan lupa pukul 9 bersama dengan saya, kita istiqamah bersama dengan saya, dan saya sendiri pun minta doa kepada tuan-tuan supaya istiqamah mengajar dan mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.